Kestabilan politik dasar yang jelas penting bagi memajukan ekonomi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kestabilan politik dan dasar yang jelas adalah sama penting bagi mana-mana ekonomi untuk berkembang maju. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana menerusi pelaksanaan dasar yang berkesan, ia turut memainkan peranan penting bagi menarik pelabur. I think political stability is very critical. But clarity of policies is what is required. Consistent, clear policies, whether it's energy or economic program or investments, etc. Then, of course, effective implementation. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia amat bertuah kerana telah berjaya menarik pelaburan dari China, Amerika Syarikat dan Eropah serta dari rantau ini yang melebihi jangkaan. I think we are on the right track to propel the economy in the country in the next few years. Very ambitious, and I think based on the track record in the last 6-7 months, we can achieve that. Pada masa yang sama, Malaysia dan ASEAN juga adalah destinasi paling stabil untuk melabur. Perdana Menteri berkata demikian pada sesi soal-jawab sidang kemuncak Ketua Pegawai Eksekutif CEO APEC di San Francisco. Sementara itu, ketika ditemui media, Perdana Menteri memaklumkan proses kelulusan yang cepat menjadi pendorong kepada keyakinan pelabur untuk melabur di Malaysia. Saya rasa terkesan dan bangga kerana sambutan daripada pengusaha-pengusaha, dan hari ini saya telah mengadakan pertemuan dengan syarikat besar yang telah memberi pengakuan dan akan melanjutkan pelaburan secara besar di Malaysia. Keyakinan mereka kepada Malaysia kerana pada hemat mereka sistem politik stabil dan dasar jelas, dan kelihatan ada keupayaan kita untuk mempercepatkan proses kelulusan yang akan memberikan keyakinan kepada pelabur. Beliau berkata demikian selepas bertemu dengan 4 syarikat teknologi terkemuka iaitu Google, Enovix, Microsoft dan TikTok. Google diwakili Presiden dan Ketua Pegawai Pelaburan Ruth Porat, Enovix pula oleh Ketua Pegawai Operasi Ajay Marati, Microsoft Asia oleh Presidennya iaitu Ahmad Mazhari, manakala TikTok oleh Ketua Pegawai Eksekutif Shou Zingju. Hari sama, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menerima kunjungan hormat rakan pengasas dan pengerusi eksekutif TPG Jim Coulter. TPG merupakan syarikat pengurusan aset alternatif utama global. Perkembangan banjir di Perak. Setakat 8 pagi tadi, jumlah penduduk yang terjejas di negeri itu terus berkurangan kepada 178 orang daripada 52 keluarga berbanding 187 daripada 54 keluarga malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Kinta. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Seberguna Padang Tembak menempatkan 89 penduduk daripada 27 keluarga. Sementara itu, di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak dan Sekolah Kebangsaan Alupungsu menempatkan 80 penduduk daripada 23 keluarga. Manakala di daerah Kinta, 9 penduduk daripada 2 keluarga ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai MBI Taman Meru 2A Ipoh. Sementara itu, jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah terus meningkat dan sehingga pukul 12 tengah hari tadi, seramai 256 penduduk ditempatkan di 4 PPS di daerah Kubang Pasu dan Kota Star berbanding 231 orang pagi tadi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata 3 PPS di daerah Kota Star mencatatkan jumlah mangsa tertinggi iaitu 216 orang daripada 72 keluarga.
3. PPS yang masih aktif di Kota Star adalah DSK Titi Gajah seramai 101 mangsa daripada 35 keluarga, manakala PPS di SMK Alur Merah seramai 109 orang. PPS SK Taman Aman pula seramai 6 penduduk. Sementara itu di Kubang Pasu pula seramai 40 penduduk melibatkan 8 keluarga masih ditempatkan di PPS SK Malau. Calon Barisan Nasional BN bagi Pilihan Raya Kecil Kemaman Jana Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor fokus untuk memastikan kemenangan BN sekaligus membolehkannya berkhidmat kepada penduduk Kemaman. Bekas Panglima Angkatan Tentera itu yakin berbekalkan semangat juang tinggi semua ahli parti dan jentera yang ada, BN mampu memperolehi kemenangan. Tan Sri Raja Muhammad Afandi tekad untuk memastikan penduduk Kemaman diberikan pembelaan sewajarnya terutama ketika berdepan dengan bencana banjir hampir setiap tahun. Bahawa untuk memenangi P040 ini bukan satu benda yang mustahil. Sekiranya kita sama-sama lakukan dan kita lihat daripada semangat yang ada, perkara ini akan dapat kita buat. Kita akan dapat menawan P040 ini. Ya, jadi saya menawarkan diri saya untuk menjadi calon terlibat sebagai calon ahli parlimen di sini, dan saya berharap sampai ke bawah sana bahawa saya datang ke sini kerana saya cakna. Saya cakna, maka saya datang ingin memberi bakti. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran jentera dan memperkenalkan calon PRK Kemaman di Dewan Pejabat UMNO bahagian Kemaman malam tadi. Hadir sama Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said, dan bekas Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Lebih 1.3 juta pengguna pusat ekonomi digital PADI direkodkan di seluruh negara, dan dari keseluruhan itu, sebanyak 27,963 usahawan aktif PADI direkodkan sehingga Jun 2023 menerusi pelbagai program yang dijalankan. Tidak terkecuali PADI Felda Soeharto yang terletak di Hulu Selangor yang aktif membantu serta menyasarkan untuk melahirkan 300 usahawan aktif luar bandar. Pengurusinya Rosyafira Muhammad turut memaklumkan kini terdapat 147 usahawan aktif yang memasarkan pelbagai produk serta perkhidmatan. Peranan sebagai game changer ataupun LG perubahan, jadi mana untuk peningkatan usaha ekonomi usahawan, kita mula kat sini kita akan merubah ataupun transform usahawan daripada pemasaran ataupun pasaran tradisional kepada pasaran dan pemasaran digital. Jadi kita fokus kepada itu untuk meningkatkan ekonomi pendapatan usahawan sekitar komuniti Felda Soeharto. Sementara itu, beberapa ikon usahawan PADI Felda Soeharto yang ditemui mengatakan program-program yang dianjurkan sangat membantu mereka dalam meningkatkan hasil jualan. PADI ni memang sangat bagus sebab dia di samping itu dia bagi kita khusus-khusus khas kan, macam mana kita nak, yelah kalau kita ikutkan kita tangkap gambar, kita tangkap je lah macam tu. Mungkin dia mengajar kita teknik-teknik macam mana nak post gambar. Dia sangat bantu saya dari awal saya bermula sampai sekarang. Peningkatan dia sangat ketara, dari akak 5,000 pertama sampai dah 36,000 untuk 6 bulan pertama. Sangat bagus sebab dekat sini saya daripada PADI lah, saya punya perniagaan memang berkembang lah, daripada income dalam 500 macam tu sekarang dah meningkat agak banyak lah juga. Alhamdulillah lah. Prihatin dengan nasib yang dialami rakyat Palestin, Salam FM sekali lagi mengadakan program Turun Padang sebagai tanda solidariti dan sokongan kepada Gaza, dan ini merupakan program radio di lokasi yang kedua bagi kempen Salam FM untuk Palestin.
Penolong Pengarah Kanan Cawangan Radio bahagian penyiaran JAKIM Muhammad Syariman Abdul Manak berkata, program kali ini menampilkan rakaman forum Ejaz Bagi Betul dan juga rakaman Tazkirah Nur at Salam. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Masjid Bandar Seri Putra Bangi dan akan disiarkan menerusi saluran radio Salam FM. Jadi tidak cukup dengan hanya berdoa, apa yang kita boleh lakukan macam Salam FM, kita rasa kita terpanggil untuk mengajak pendengar dan juga rakyat di luar sana untuk terus melakukan apa sahaja. Contohnya kalau dah cukup berdoa, mungkin boykot lagi, teruskan lagi, pergi melihat, mentelaah apa dia sebenarnya sejarah Palestin ini, apa yang mereka perjuangkan ini. Kita harus rasa tanggungjawab dan juga rasa peduli dan cakna dalam hal isu ini. Ini merupakan usaha Salam FM menjadi suara dan platform yang menyokong dasar kerajaan untuk tetap teguh bersama Palestin. Saya harap program ini akan teruslah berjalan untuk memberi info-info ataupun input kepada jemaah yang hadir di masjid ini berkaitan dengan apa yang berlaku ketika ini di Palestin. Jenazah bekas penyanyi nasyid kumpulan intim Muhammad Suhaimi Saad selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Fekra, Sungai Ara, Kota Tinggi Johor pukul 9 pagi tadi. Dan lebih 200 ahli keluarga, sahabat dan rakan seperjuangan hadir mengiringi jenazah ke Tanah Perkuburan. Turut kelihatan dua anak Allahyarham Ahmad Hadi Al-Fadi dan Salman Ekhori. Bacaan talqin dan tahlil ringkas dipimpin vokalis kumpulan nasyid Diwani Hasnul Jamal. Jenazah suami kepada Nurdiana Muhammad Naim atau Ina Naim itu turut disolatkan sekali lagi di rumah keluarga di Fekra Sungai Ara sebelum dibawa ke Tanah Perkuburan. Suhaimi 43 tahun disahkan meninggal dunia pada 7.40 malam tadi di unit rawatan rapi Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas ditidurkan sejak Jumaat lalu. Dan ia berikutan keadaan kesihatan yang merosot selepas batuk teruk sejak Ogos selain mengalami cerit-berit. Hai, saya Yasmin Hani. Saya Fendi Muhammad. Saya Amir Maidin. Jangan lupa saksikan Sembang-Sembang ASNB 2023 di mana kita akan membincangkan topik tiada tabungan, barang mahal atau gagal rancang kewangan. Saksikan nanti tau. Sembang-Sembang ASNB. Wow! Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Alfa. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Bertemu kembali. Kerajaan optimis mengurangkan kemiskinan Tegar menerusi pangkalan data utama PADU yang bakal dilancarkan Januari tahun depan. Jadi untuk pencahayaan bersama Syazwani Samsudi Parlimen. Silakan Wani. Ya, Miza, kerajaan optimis untuk menoktahkan kemiskinan Tegar dengan lebih berkesan menerusi pengkalan data utama PADU. Jelas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, alternatif yang lebih komprehensif itu bagi mengenal pasti pengukur garis kemiskinan selain kadar pendapatan. Beliau turut mengakui kaedah yang telah diguna pakai sejak 1996 itu mempunyai kekurangan dan tidak memberi gambaran menyeluruh mengenai lanskap ekonomi rakyat. Ini sekaligus membolehkan bantuan disasarkan kepada kelompok yang memerlukan. Kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan B40 M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan PADU. Dan dengan kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada.
Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa. Padu yang dijangka mula diaplikasi pada Januari tahun hadapan itu juga bagi membantu kerajaan merangka program bertepatan kelompok yang disasarkan. Baik saudara, ini pula berkenaan inisiatif pendapatan rakyat. Sehingga kini lebih 4,100 peserta inisiatif pendapatan rakyat IPR berjaya keluar dari kelompok miskin tegar dan mampu menjana pendapatan bulanan yang mampan. Penyediaan bantuan dan ekosistem pertanian serta perniagaan lengkap antara usaha kerajaan dalam mengurangkan kelompok termiskin. Yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi yang meliputi penyediaan ekosistem yang lengkap dan bantuan secara in-kind diberi kepada peserta bagi menyokong dan menggalakkan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi menjana pendapatan tambahan secara mampan. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,100 isi rumah telah mendapat limpahan manfaat daripada hasil pelaksanaan program ini. Penyataan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Tampin Datuk Muhammad Isa. Tambahnya, kerajaan turut mempertimbang pemberian bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah miskin tegar yang tidak berkemampuan menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur atau kesihatan. Baik saudara, ini pula Dewan hari ini turut dimaklumkan program insentif benih padi sah BPS akan dilaksana di Sabah dan Sarawak. Ketika ini perbincangan bersama pihak pertanian di kedua-dua negeri itu sedang berjalan dalam memastikan petani menerima manfaat sama di Semenanjung. Kita akan berbincang terus dengan pihak pertanian negeri Sabah dan Sarawak dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan. Insya-Allah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang. Beliau menjawab pertanyaan Wakil IGAN Ahmad Joni Zawawi mengenai perancangan Kementerian melaksana BPS di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Dewan turut dimaklumkan sebanyak 22 lesen pengeluaran benih telah ditarik balik menerusi Ops BPS yang telah dijalankan di Zon Utara sejak dilaksana pada 7 November lepas. Ops berkenaan dijadual berakhir pada 21 November depan. Baik saudara, kerajaan mensasarkan peningkatan bilangan penumpang pesawat penerbangan tahun ini sebanyak 87.8 juta penumpang iaitu 80.6% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan tahun 2019. Jumlah penumpang turut dijangka kembali ke tahap pra-pandemik pada tahun hadapan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, tahap pemulihan keseluruhan jumlah penumpang pada kadar 77.5% antara Januari hingga September 2023 berbanding tempoh yang sama pada 2019. Bagi maksud pengendalian penumpang, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 109,428,322 penumpang bagi tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah menurun sehingga 54,8 juta penumpang ataupun 50.1% berbanding bilangan penumpang yang direkodkan pada tahun 2019. Sehingga bulan September 2023, lapangan-lapangan terbang di Malaysia telah mengendalikan seramai 62.8 juta penumpang. Tambahnya, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM ketika ini dalam proses menentukan taraf prestasi bagi pencapaian ketepatan dan kadar pembatalan penerbangan bagi syarikat penerbangan Malaysia. Ia dijangka selesai pada suku pertama tahun hadapan. Anthony Locke menjawab pertanyaan Wakil Sibu Oscar Ling Chai Yew. Baik, demikian perkembangan langsung dari bangunan Parlimen. Untuk makluman, Dewan kini sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti bagi menyambung perbahasan rang undang-undang perbahasan
dan Undang-Undang Perbekalan 2024. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wani. Tular kononnya undang-undang jenayah syariah di negara ini bakal lenyap jika rakyat terus berdiam diri. Menerusi muat naik di media sosial, akaun pemuda sebuah parti pembangkang mendakwa cubaan untuk menghancurkan institusi itu giat dijalankan. Dakwah hantaran itu, musuh Islam telah berjaya di Selangor dan kini usaha berkenaan cuba diperluas. Susulan itu, mereka menghasut orang ramai untuk turut serta perhimpunan mendesak perlembagaan dipindah. Seakan gerakan terancang, perkara itu turut diiyakan gabungan dianggotai parti terbabit. Sebab kes ini sangat besar. Kalau sekiranya seandainya perkara ini berlaku, dia akan menyebabkan bidang kuasa mahkamah syariah tu akan sebahagian besar akan terapun. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan merupakan fitnah. Exco Agama Selangor yang menafikan perkara itu mencabar pihak yang menuduh untuk mengemukakan bukti. Fitnah yang dilempar tidak lain tidak bukan hanya bersifat politik. Jika benar dakwaan demikian, tindakan yang dicanang mahu dilakukan itu sepatutnya dilaksana ketika mereka menjadi kerajaan. Malah, perkara yang mahu diperjuangkan itu juga tidak kena cara. Tiada keperluan pindah perlembagaan. Menurut Menteri Agama, Badan Perundangan Negeri boleh menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah. Ini kerana ia adalah kuasa mutlak sultan atau raja. Pada masa sama, usaha mempertahan kesucian Islam dan undang-undang syariah pastinya jadi keutamaan kerajaan perpaduan. Beberapa perkara penting dilaksana bagi menambah baik perkara berkenaan. Henti mainkan isu 3R, jangan cetus kegusaran awam, tindakan tegas menanti si kaki fitnah. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Beli! Betul! Shopee ada penghantaran percuma! Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Jadikan impian anda kenyataan dengan Al-Aufa. Ringgit memulakan urus niaga lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan aktiviti pengambilan untung terhadap unit tempatan itu susulan prestasi peningkatannya yang ketara baru-baru ini. Pada pukul 12.30 hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.70 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.11 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.83 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.09 berbanding euro. Manakala berbanding baht pula, ringgit didagangkan pada 13.20. Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi tadi dengan indeks petunjuk utama susulan tindakan segelintir pelabur mengambil keuntungan selepas kenaikan semalam dan indeks FPM KLCI susut 5.00 mata kepada 1461.84 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Kaunter saham aktif menyaksikan saham MQTech kekal pada 2.5 sen. Sebaliknya, Mersek naik setengah sen kepada 3.4 sen, diikuti MAA meningkat 11.5 sen kepada 46 sen. MAA turut mendahului kaunter saham paling untung melonjak 11.5 sen kepada 46 sen, disusuli Muda meningkat 9 sen kepada RM51 sen, manakala Mentiga bertambah 4 sen kepada 72 sen. Perkembangan kekejaman Israel di Gaza. Angka korban rakyat Palestin terus meningkat kepada 11,500 dan setakat ini serangan telah meragut nyawa 4,650 kanak-kanak dan 3,145 wanita. Manakala 29,200 penduduk lagi cedera. Serangan bertali arus tentera Zionis turut menyebabkan 3,600 individu gagal dikesan termasuk 1,755 kanak-kanak.
Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa jeda kemanusiaan yang panjang dilaksanakan di seluruh semenanjung Gaza, dan resolusi itu yang disediakan Malta mendapat 12 sokongan manakala 3 negara berkecuali iaitu United Kingdom, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Gesaan dibuat untuk menyegerakan koridor kemanusiaan selama beberapa hari bagi membolehkan bantuan sampai kepada orang awam. Duta Malta Vanessa Fraser berkata draft resolusi itu bertujuan untuk memberi harapan kepada nasib kanak-kanak yang terperangkap dalam medan perang dan mereka yang menjadi tebusan. Menjelang aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini, skuad Harimau Melaya mengharapkan permulaan sempurna dengan memenangi perlawanan menentang Kyrgyzstan pada aksi pembukaan kumpulan D. Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Kim Pan-gun berkata Malaysia yang berada di ranking ke-137 dunia akan cuba mendapatkan 3 mata menentang skuad The White Falcons yang menduduki ranking lebih tinggi iaitu tangga ke-97. Jelas beliau, kemenangan pada perlawanan pertama sangat penting dalam misi pasukan mencipta sejarah dan layak ke pusingan ketiga kelayakan. Whoever come here, environment must be make them scared. Make them scared. So 10,000 we cannot make them scared. I think hopefully everybody come to we fight together. Very very important for us. Yeah. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, kelebihan memihak Kyrgyzstan selepas menang 1-0 pada perlawanan persahabatan antarabangsa di Melaka pada 2018. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Kyrgyzstan Stefan Tarkovic akui pasukannya ada ramuan tersendiri untuk mengatasi tekanan perlawanan di hadapan penyokong tuan rumah. Jelas Tarkovic, beliau yakin anak buahnya boleh bermain dengan baik jika dapat menyesuaikan diri dengan cepat. Face the pressure under the I don't know how many fans with the good atmosphere. This is something what is very important for the coaches, what is very important for the players to promote on this audience. So for me, pressure is normal and I can face this pressure. Baik, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.